Boleh ke kita ke Tel Aviv? Tak berdosa ke? Tempat dia okey ke? Selamat ke? Kenapa Israel memberikan kebebasan beragama dan juga memberi dana kepada masjid-masjid? Bukankah mereka ini musuh kepada Islam? Mereka dengan bangganya mengatakan, "Welcome to Israel." Ramai orang ingat, boleh ke orang Malaysia pergi ke Israel? Jawapannya, boleh dengan permit khas. Bila pergi ke Israel yang sebenarnya itu ialah Palestin, boleh ke kita ke Tel Aviv? Tak berdosa ke? Tempat dia okey ke? Selamat ke? Jawapannya ialah, tonton saja travelog ini sampai habis, dan kepada yang teruja nak travel bersama Rare TV dengan cara yang rare, boleh terus ke pautan rarecation.com sekarang. Ini bahagian bosan yang saya nak ceritakan tentang sejarah Tel Aviv. Tapi kita bagilah Pak Cik Jamal ni yang ceritakan. Now, the city of Tel Aviv, it was just only a small, marginal neighborhood. Nobody at that time during the Ottoman period, because people were poor, frankly. At the end of the Ottoman period, corruption. When you have corruption, no industry, no technology, just only the people think about having their stomach fill in. Dalam pengisahan sejarah, kita perlu adil. Yahudi kata itu tanah nenek moyang mereka. Islam kata itu tanah kita. Mungkin ceritanya panjang, tetapi disebabkan kerakusan Sharif Hussein yang ditipu oleh British dengan gula-gula untuk menjadi Raja Hijaz, yang mana hari ini ialah Arab Saudi. Dengan tukarannya ialah menjadikan Palestin diberikan mandat sepenuhnya kepada British. Dengan persetujuan itu, British bantu Sharif Hussein untuk memerdekakan Hijaz dari Uthmaniyah. Namun setelah merdeka, Sharif Hussein tak pula diangkat menjadi Raja Hijaz, tetapi beralih kepada Ibn Saud. Sharif Hussein kemudiannya bawa diri ke Jordan. Dari sudut ini, Palestin digadai kerana ketamakan kuasa pada mulanya. Dalam mengambil pelajaran, kajilah kelemahan kita untuk diperbaiki berbanding mencari salah orang lain. Yang jahat dah tentulah jahat. Tetapi kenapa kita kena jadi bodoh? Kamu kan tahu dia tu penipu. Muka dia pun muka penipu. Yang kamu berdua bijak pandai yang boleh kena tipu dengan dia tu pasal apa? Now we move with the Hitler period. Hitler came to power. He allowed 300,000 Jews from Germany to be here. When we speak about the German, we speak about not only stupid people, intellectual, wealthy people, industry, technology. So the peak of Tel Aviv during that period. Till 1948, as usual, words, Arab words, corruption. Israel was able just only within a few hours to be in Jaffa and 78% of Palestine. The second cycle of war, 6-day war, Israel took East Jerusalem, the West Bank, everything. Now today, brother and sister, frankly, it has the upper hand in Iraq, in Syria, in Lebanon, everything. There are so many Israeli companies there. Even our president, between brackets, Mahmoud Abbas, if he wants to sleep, he should have permission from the Israeli side. Maybe if he wants to do shopping, he should have permission. Allah al-Musta'an. Any question? Kami teruskan perjalanan hari itu selepas singgah di Kota Dajjal di Lod dengan menyinggah di sebuah masjid di tepi laut Mediterranean di Tel Aviv. Tak seperti yang digambarkan, rupanya penganut Islam di sini juga bebas beragama. Namun di dalam video ini saya akan ceritakan tentang kenapa Israel memberikan kebebasan beragama dan juga membantu dana kepada masjid-masjid. Bukankah mereka ini musuh kepada Islam? Inilah dia Masjid Hassan Beg. Masjidnya cantik, bersih dan juga terpelihara. Di sini juga ada disediakan satu paparan sejarah yang menceritakan sejarah ringkas tentang Tel Aviv. Al-Nakba yang berlaku pada tahun 1948 yang menyebabkan
700,000 orang-orang Palestin menjalani peristiwa pengusiran dan mencari tempat keluar daripada tempat tinggal tanah air mereka. Orang Yahudi mengumpulkan kekuatan selama puluhan tahun. Mereka bekerja malam dan siang dengan segala kerajinan dan kebijaksanaan melalui program seperti kibbutz dan moshaveh. Sehingga pada ketika itu ekonomi Palestin dipacu oleh mereka. Ketika itu pula orang Arab sedang sangat selesa tanpa menyedari Yahudi ada agenda yang tersembunyi yang akhirnya membawa kepada peristiwa Exodus Palestin. Dan di situlah pada tahun 1948 dan selepas daripada peristiwa Exodus 1948 ini, Al-Nakbah, Israel mengumumkan kemerdekaan dan juga kewujudan negara Israel Haram. Tel Aviv ni dia macam bandar-bandar di Eropah yang agak bertamadun dan kemas, tersusun dan sistematik, dan juga public transportnya kalau macam ni ialah bas yang dikhususkan untuk kanak-kanak dan dihiasi memang untuk kanak-kanak. Public transport dan juga sewaan basikal begini juga sangat sistematik dan kurang vandalism. Oh, macam keluar. Kami pun berpeluang dapat naik sebentar sebelum bas kami tiba. Setelah menunaikan solat fardu di Masjid Hassan Beg, rombongan kami bergerak ke kota lama Jaffa. Inilah kota yang masih lagi mempunyai sakibaki populasi Arab Islam yang berasimilasi dengan pendatang Yahudi. Sekarang ini saya berada di tengah bandar Jaffa di Tel Aviv. Inilah bandar yang satu ketika dahulu adalah dipenuhi oleh populasi orang-orang Palestin Islam Arab yang telah diusir. 700,000 mereka kehilangan tanah air, tempat tinggal dan kampung halaman setelah peristiwa Al-Nakbah. Saya tak boleh cakap tadi pasal ada orang Israel tadi tepi tu. Okey, di peristiwa Al-Nakbah ialah satu pengusiran dan juga menghilangkan mereka dari atas muka bumi Palestin ini, dan diisytiharkan selepas itu kemerdekaan dan penciptaan negara rasmi Israel pada tahun 1948. So hari ini mereka dengan bangganya mengatakan welcome to Israel. Welcome to Israel. Welcome to Israel. Welcome to Israel. Selepas peristiwa Al-Nakbah, Tel Aviv dan Jaffa semakin terus dimakmurkan oleh orang-orang Yahudi sehingga hari ini. Sebab itu hari ini kami bawakan semua untuk melihat Tel Aviv bukan atas dasar menormalisasikan kerajaan Israel, tetapi untuk kita melihat kembali di mana silap kita dahulu untuk kita ambil pelajaran bagi generasi ke hadapan. Cari semula asbab kota Jaffa yang telah maju sejak 4,000 tahun lalu boleh ditukar milik kepada bangsa yang datang. Kepada anda yang tengah menjeling-jeling baju yang saya pakai ni, jangan tengok saja. Jelingan anda tak boleh menyebabkan anda pakai baju ni. So, pergi ke ruangan description dekat bawah, ada link yang disediakan. Boleh beli di situ dengan pembelian RM40 sahaja. Anda boleh mendapat sehelai baju macam yang saya pakai ni. Kami sempat berhenti sebentar untuk menikmati makan tengah hari di sebuah restoran yang dimiliki sepenuhnya oleh orang Arab Islam Palestin. Tidak susah untuk mendapatkan makanan halal di sini kerana Jaffa masih lagi ada sakibaki populasi orang Islam. Seterusnya kami isi masa untuk meneruskan perjalanan di sekitar kota Jaffa
Kota Jaffa ini terletak sebenarnya bersebelahan dengan Port of Jaffa yang pernah popular satu waktu dahulu. Monumen-monumen Islam sebegini masih utuh dan dipelihara oleh kerajaan Israel sebagai kononnya satu toleransi beragama di antara Judaism dan juga Islam. Mari kita terus pergi ke sebuah masjid yang tidak jauh daripada tempat perjalanan kami ini. Okey, ini dia Masjid Jaffa di Bandar Jaffa, Bandar Tua Jaffa. Okey. Bandar Tua Jaffa di Israel. Sekarang ni bahagian depan masjid ini dah dijadikan kedai makan. Dan sebahagian lagi masih lagi sebagai ruang sembahyang. Bandar yang cantik, bandar lama Jaffa. Laut Mediterranean. Nampak tadi pintu depan masjid ini tidak dibuka. Kita kena melalui pusing satu kawasan parking untuk sampai ke backyard masjid ini yang masih berfungsi sebagai masjid kerana separuh daripada masjid itu telah pun dijadikan tempat komersial. Okay. Ini dia tempatnya. Ini dia tamannya. Tempat ini sangat bersih, cantik dan juga yang sangat bersih. Toiletnya pun. Dan saya perasan bila kita sampai di Tel Aviv, tadi ada dua masjid. Yang satu tadi kita singgah di masjid yang pertama, juga bersih, toiletnya siap ada bunga banyak, dan ini pun sama juga di Jaffa Mosque di Jaffa City. Sangat cantik, well maintained. Mereka tidak musnahkan masjid, mereka masih kekalkan masjid, tetapi mereka kekalkan masjid sekadar cantik, sekadar elok dipandang dan dia ada nilai sejarah. Cuma yang mereka pastikan tidak berlaku di masjid ialah bagaimana orang Islam mengajak orang Islam lain untuk melaksanakan Al-Quran itu secara sains, secara real, secara praktis. Di sini mereka masih lagi bebas beragama. Islam tetap Islam, tetapi mereka tak suka Islam itu adalah Islam yang praktikal. Mereka sukakan Islam yang sangat teoretikal, yang suka menghafal-hafal. Mereka suka orang-orang Islam belajar je. Belajar saja, tapi tidak sampai ke peringkat untuk melaksanakan apa yang mereka pelajari. Dan mereka suka orang Islam baca Quran. Malah mereka menghantar orang untuk mengajarkan Al-Quran, membaca Al-Quran dan juga menghafal Quran. Tetapi pantang mereka ialah untuk orang Islam mula melaksanakan kitab Al-Quran. Itu kebimbangan paling besar orang Yahudi di Israel ini. The lands around us is almost confiscated. Here we have hotels, we have hostels, we have markets. Most of the lands are owned by the Israeli side because we have the law of absentees. The law of absentees, since the inhabitants of Jaffa, most of them were evacuated from here to Jordan mostly. So when the law of absentees, since they have moved or say they were moved from here to Jordan, they were considered absent, or their land, properties, dwellings should be taken by the Israeli side. With the law of absentees, the majority of Jaffa was taken within the Israeli side. Now we are in this mosque, alhamdulillah, it is used until now, but as you can see, the Jaffa is almost small, marginal city. The dominant one is Tel Aviv. Sebelum pulang kami sempat ke Hormat Hayam Promenade. Di sinilah tempat perkelahan untuk orang-orang warga Israel dan juga dari seluruh Eropah kebiasaannya.
Pengalaman berada di Singapura seperti seolah Singapura membuat satu fotokopi daripada apa yang dibangunkan di Israel. Perbandarannya agak tersusun dan juga kemas, juga sistematik. Sahabat-sahabatku sekalian, belajarlah dari sejarah. Tidak mustahil bila bangsa kita sangat selesa dalam negara yang kini dimajukan oleh bangsa yang datang. Mungkin satu hari nanti kita juga bakal menumpang di tanah air sendiri, atau lebih buruk, hidup dalam perlindungan pelarian di negara yang asing.